So kita nak cerita, tujuan kita hari ni nak cerita berkenaan dengan macam mana generasi baru. Kan, kita cakap generasi baru nak belajar jadi doktor, kemudian nak belajar jadi doktor pakar bedah otak. Tu kita punya aim hari ni lah. Nak tanya doktor dulu. Sebelum doktor jadi doktor, masa sekolah menengah atau sekolah rendah, dah rancang ke nak jadi doktor? Tak. So apa rancangan doktor lah sebelum tu? So sebelum ni, waktu kecil-kecil, saya tak ingat saya nak jadi apa. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, saya minat nak jadi engineer. Nak jadi engineer robot lah. Pernah lah masuk pertandingan robotik peringkat Perak. Projek nama dia IntelliArm. Yang mana satu tangan yang intelligent, kalau dia boleh dial nombor kecemasan. Rasa-rasa nak jadi engineer. Oh, masa tu doktor belajar kat mana? Waktu tu saya dekat Kolej Melayu Kuala Kangsar. MCKK lah. So bila waktu kecil-kecil saya rasa nak jadi engineer. Sebab kita, yelah, mungkin budak lelaki kot. Kita suka main kan. Buka pasar tu semua. So mungkin tu fitrah manusia, fitrah lelaki lah. Suka pomen, main basikal tu semua kan. So eventually mungkin nak jadi engineer. Tapi dah dinasihatkan, dapat nasihat untuk masuk ke bidang perubatan. Mak bapak saya lah. Okey, mak ayah doktor adakah ada background perubatan juga? Tak. Tapi mak bapak saya cikgu. So daripada situ pengalaman dia tengok anak murid dia, kata mungkin ada zaman tu lah. Zaman tu mungkin engineer mungkin ada sedikit kesusahan lah nak mencari kerja. So daripada pengalaman tu mungkin mak bapak saya nasihatkan saya, tak apa, cubalah jadi doktor sikit kan. Takkanlah tak ada orang sakit di masa depan macam tu kan. InsyaAllah ada kerja, dia kata. So dia kata okey lah, kita cuba. So ni yang kita nak cerita berkenaan dengan generasi akan datang ni lah. Apa yang diorang nak buat dan cara-cara yang boleh cari untuk sampai ke jadi doktor je dulu. Lepas tu kalau nak jadi pakar, kita boleh terus sambung dengar video ni macam mana jadi pakar bedah otak. Masa doktor ambil medik dulu kan, first year medik, what do you think? Apa perasaan you lah masa tu? Okey, saya berasal daripada fikiran saya sebagai seorang engineer lah. Macam mana kita nak hack benda tu? Macam mana nak jadikan dia senang? Macam mana nak faham? Mesti ada cara-cara dia. So daripada situ saya cubalah menghack kan subjek tu. Macam anatomy, kita tahu macam mana kita nak belajar anatomy. Ada struktur-struktur macam kita contoh. Ni struktur dia apa fungsi dia, apa nama dia. Dan macam yang saya pernah cakap sebelum ni, subjek anatomy ni berkenaan dengan alamat dia. Dia ada alamat, mana dia datang, mana dia pergi. Dia ada tujuan dia. So bila saya hack benda tu, saya rasa senang, mudah. Hafal alamat tu lah. Hafal alamat tu. Okey, so lepas tu saya gunakan apa yang saya belajar untuk membantu menyenangkan kerja saya. First year kita belajar cara kita belajar berkenaan anatomi badan kita dan fisiologi, macam mana badan kita berfungsi. So bila kita dah tahu macam mana badan kita berfungsi, tahun kedua baru kita belajar bagaimana yang tak normal. Setahun kita belajar yang normal, lepas tu setahun kita belajar yang tak normal. Banyaklah perjalanan itu, panjang lah tu kan. Lepas tu barulah kita masuk ke dunia klinikal. Tapi apa yang saya cakap ni adalah silibus zaman dulu. Betul. Silibus zaman sekarang ni dia panggil integrated, dia dah campur semua sekaligus. Adakah dia baik, adakah dia buruk, kita tak tahu. Apa cabaran yang doktor rasa macam almost give up ke? Ada tak perasaan tu macam ni berat ni? Ada tak? Dia sebenarnya bila saya fikir balik kan, cara belajar bidang perubatan ni dia kena buat selalu. Buat selalu, baru kita faham, kemudian baru kita boleh praktis. Dan memanglah dalam apa-apa jenis bidang pun, kalau kita tak praktis,
dia akan lupa. So bila saya dah tahu macam mana nak hack benda tu, saya praktis lah. Bercakap lah dengan dinding ke, bercakap dengan bantal ke kan. Kita buat supaya kita tak lupa. Belajar nak dapat lesen je Nak doktor dapat je. lesen. Itu berapa tahun doktor total spend untuk Okay. 2 tahun waktu tu asasi ataupun matrikulasi. Lepas tu 5 tahun kita belajar jadi belajar pelatih perubatan. Lepas tu baru jadi houseman. So total belajar 6 hingga 7 tahun. tu belum cerita masa zaman houseman tu. Tu jangan cerita jangan zaman houseman. Sekarang ni di masa akan datang macam mana? Saya rasa di masa akan datang programnya tetap lebih kurang sama. Ada foundation years, maksudnya matrikulasi lah, sama ada 1 tahun atau 2 tahun. Ada orang ambil STPM, ada orang ambil A-level. Jadi kena belajar sikit dulu, lepas tu dah ada kelulusan, barulah boleh masuk buat ijazah. Ijazah tu memang standard 5 tahun. Okey, faham. Okey, doktor, soalan sekarang yang ramai public saya tengok dalam komen dan dia akan tanya macam ni. Nak jadi doktor ni, SPM sains tu perlu ke? Kimia tu perlu ke? Bio tu perlu ke? Adakah itu membantu? Macam tu. Dia membantu dari segi familiarity dia. Contoh, kalau kita dah pernah tengok cerita-cerita Korea kan. Lepas tu kita kata kita nak belajar bahasa Korea. Lebih mudah. Betul. Sarang heyo. Okay. Jadi lebih cepat daripada kita mula-mula terus nak belajar bahasa Korea. Kita tak tahu. Okey. Ini ada batu loncatan lah. So maksud dia dekat sepanjang belajar jadi doktor tu kita akan kenal lah sedikit yang kita belajar masa sekolah menengah tu nantilah. Ya, betul. Medic student lah yang sekarang ni sedang pegang medic student yang tengah belajar medic. What is your advice, doktor? Okey. Sebenarnya nak belajar jadi pelatih perubatan ni, nak ambil medik ni senang je. Sebab subjek tu tak berubah lah. Ni ibu jari. Okay, so basically kita ada jari kanan dan tangan kiri dan ni tak berubah. Kita pergi kat mana-mana pun. Oh, faham. Satu dunia. Sama je. Ada tangan kanan, ni tangan kiri, mata ada 2, telinga ada 2 kiri kanan. Itu adalah satu subjek yang tak akan berubah. Kita panggil basic lah, doktor. Basic. Jadi kalau dia tak berjaya nak faham benda tu, maksudnya dia tak cukup foundation, dia tak cukup baik lah untuk jadi doktor. Betul. Tapi fiziologi manusia tu sama je. Kita bernafas di atas daratan, tak ada orang yang boleh bernafas dalam air. Betul. Dia kita benda tu sama. Dia kalau dia tak boleh nak bawa subjek yang mudah macam tu, kita kena fikir adakah ini subjek kita. Belajar, faham dan cuba, sebab benda subjek ni mudah je. Let's say lah ada MO ataupun medical officer kat sana yang nak sambung pelajaran, nak jadi doktor pakar bedah otak pula. Diorang kata dekat Malaysia ni cuma ada beberapa je, doktor. Ada beberapa sahaja tempat yang boleh yang dibenarkan untuk belajar jadi pakar bedah otak. Yang tradisional ni tradisionalnya daripada USM, kemudian Universiti Melaya, dan sekarang ni mungkin ada di UKM. Tapi 3 tempat ni je lah. 3 tempat lain-lain tak ada? Lain-lain tak ada. Ada juga lah yang nak buat kata orang kata parallel pathway, tapi dalam neurosurgery tak ada dah. Ada satu ni je lesen. Apa perjalanan? Maksudnya nak jadi pakar bedah otak ni dia kena tempuh apa dulu tu? Dia kena ambil Alright. Daripada dah dapat lesen jadi doktor. Okey. So dia jadi house officer, lepas tu dia jadi MO. So macam macam kita buat driving license, kita ada P kan. Betul. 2 tahun so kan. P tu kira house officer lah. Okey. So dah habis house officer, kita boleh cabut P tu. Dah boleh drive macam biasa. Okey, so sekarang daripada situ nak masuk ke jadi dapat lesen pakar. Biasanya akan ambil masa 7 tahun. 3 tahun pertama adalah harus bekerja di jabatan yang kita nak tu lah. Supaya kita nak belajar bawa contoh contoh, aku suka bagi contoh lah. Okey. Dia kena bekerja di jabatan neurosurgery dulu.
selama 2 hingga 3 tahun supaya dia dah ada pengalaman sedikit untuk kes-kes neurosurgery ni. Selepas tu minta masters. Masters akan ambil masa 4 tahun. So selepas ambil master ada satu tempoh percubaan dalam masa 1.5 tahun ataupun 2 tahun. Barulah boleh kita bagi lesen kepakaran. Dia pakar untuk benda tu. So secara amnya 7 tahun. So maksud dia nak jadi pakar bedah otak ni 7 tahun selepas daripada MO tu kan? Tu termasuk dalam tahun Termasuk MO lah. dalam MO lah. Okay. So lepas macam doktor cakap tadi ada 3 tempat sahaja. Ya. 3 tempat saja. Dan doktor dulu pun mengajar. Ya. So apa pengalaman yang doktor tak boleh nak lupakan semasa mengajar student-student neuro lah? Sebab dia macam ni, bila dia dah berada di satu tempat, dia dah belajar secara amnya 3 tahun dekat hospital-hospital lain. Ya. Dia ada banyak habit yang apa orang kata tak baik. So bila dia belajar balik jadi untuk jadi pakar, kita kena ajar dia balik buang bad habit tu semua. Barulah dia boleh jadi pakar. So kadang-kadang ada student yang boleh terima, ada student tak boleh terima. Sama je Bil, benda ni macam kita belajar bawa motor lah. Kita dah biasa lepas tangan. Belajar. Lepas tu tiba-tiba nak naik motor besar lesen B penuh. Kita banyak bad habit yang kita bawa daripada lesen B Biasa tu nak ke B penuh. Masa test tu pun macam-macam mistake kita buat. Jadinya sebab tu tak semua orang pun boleh lulus dalam sekali attempt. Sebab banyak bad habit yang So kita. doktor mengajar di mana dulu? UM? Saya mengajar di UM dulu. Berapa lama tempoh doktor megang jawatan prof tu? Saya berada di Universiti Melaya selama 18 tahun. Dan title prof tu saya bawa selama 4 tahun lah. 4 tahun terakhir saya kat sana. Dan bila kita buat keputusan untuk keluar, kita tinggalkanlah semua dunia tu. Cabaran sepanjang jadi neurosurgeon ni doktor. Dah berapa tahun doktor bergelar neurosurgeon? Okey. Neurosurgeon full lesen 10 tahun lah. Lebih. Tapi tempoh sebab saya ambil satu jalan yang jauh. So saya berada di neurosurgery ni hampir sepanjang hayat saya lah. Habis je saya ambil medical officer, saya masuk neurosurgery, saya ambil general surgery. Selepas tu saya terus masuk jadi masuk ke neurosurgery. Tapi doktor pun ada sambung belajar dekat Oxford ke? Betul, saya sambung belajar ke Oxford. So memang dunia saya 18 tahun tu, boleh saya kata 14 tahun di dalam neurosurgery. 14 tahun je. Ya. Tapi masa dekat Oxford tu apa yang doktor sambung belajar apa tu? Saya belajar berkenaan dengan sakit kronik. Di mana share kita target beberapa bahagian dalam kepala ni yang mana kita boleh modify signal sakit kepala dia tu dan signal sakit dia. Tapi dia orang kata nak sampai ke Oxford ni bukan semudah tu doktor. I mean bukan kata macam kita apply dapat bukan. Dia tak boleh sembang kencang lah. So apa yang macam mana doktor apply dan okey. Saya apply, saya ada jumpa satu profesor daripada Oxford waktu tu. Saya tanya dia macam mana nak apply ke University Oxford. Dia bagi saya kerangka macam mana nak apply dan saya apply. Dan alhamdulillah kerangka yang dia bagi tu memang fit into Oxford University. Saya apply bulan 4. Bulan 8 dah dapat keputusan. Bulan 10 dia suruh saya pergi. Berapa lama kat sana tu? 4 tahun. 4 tahun ya. So overall masa batch doktor kat Oxford tu berapa ramai orang Melayu yang ada? Di Oxford ada dalam 60 hingga 80 orang Melayu kat sana. Oh, ada juga. Ada satu perkampungan. Tapi kalau nak katakan ada berapa ramai orang Malaysia kat sana, saya rasa dalam 150 masa tu. 200, masa tu lah. dalam satu-satu masa. Kita boleh kenal orang Malaysia lah.
Tahu Malaysia. Kita tahu. Kenangan yang doktor paling tak boleh lupakan sebagai seorang neurosurgeon. Ada banyak kenangan, Bil. Tapi kenangan dari segi kes-kes yang mematangkan diri kita. Kes-kes yang mematangkan diri kita, sebab kita ni bukan dalam satu kepakaran yang menggembirakan, Bil. Kita bukan kepakaran di mana buat operation akan membuatkan seseorang itu lebih cantik, lebih tinggi, Bahagia selama boleh jalan dan sebagainya. Kita ni berada di satu bidang saraf yang mana bila ada masalah saraf tu boleh jadi permanen ataupun membahayakan nyawa. Yang paling ada beberapa je, tapi nanti buat saya nangis. Janganlah nangis. Cuba. Okey, budak umurnya 6 bulan, dia buat operation yang terbaik. Dia ada ketumbuhan di dalam saluran air dia. Dan ketumbuhan ni jarang. Dan saya dapat buang ketumbuhan tu. Baby perlukan shunt, saya masukkan shunt dan dia pulang, dia balik elok. Cukup beberapa bulan, baby datang balik dalam keadaan tawan, di mana ada jahitan kuman dekat dalam tube kepala dia. Dan kita buat operation pada hari Isnin untuk tukar tube dia. Hari Rabu baby dah elok, dah happy. Hari Jumaat tiba-tiba dia meninggal. Tengok kepada pertumbuhan otak tu, kalau kita tak buat operation tu, baby pun akan meninggal. Keputusan tu susah nak buat juga kan. Itu satu keputusan yang susah nak buat, sebab bila budak tu ada ketumbuhan, kalau kita buat, budak tu ada peluang untuk dia fight untuk hidup kan. Kalau kita tak buat, memang kita confirm kita dah surrender. Sama juga kes macam 2 bulan lepas, sakit pada Indonesia, budak 10 tahun datang dengan sawan. Kalau kita tengok scan dia, ada ketumbuhan kat otak. Saya cakap dengan mak ayah dia, kalau kita tak buat operasi, mungkin 6 bulan. Kalau kita buat operasi, mungkin setahun. Yang mana yang kita nak? Apa kita cuba? Yang penting kita usaha, dan selebihnya kita serah pada Allah. Susah betul. Susah. Dan kini pula position doktor ni, orang kata apa, satu-satu operasi tu tak menjaminkan 100% pemulihan doktor. Betul. Boleh cakap macam tu? Betul. Sebab kalau kita yakin pada rezeki masing-masing, kita juga kena yakin tu pada kubur masing-masing. Kata doktor, pesakit tu buat operation teruk, pesakit tu buat operation elok. Kalau saya buat operation macam mana? Saya kata, rezeki masing-masing tuan. Kalau kita percaya pada rezeki masing-masing, kita tak payah tengok orang lain punya result. Pesakit tu elok, itu rezeki dia. Pesakit tu teruk, itu rezeki dia. Dia takkan sama. Takkan sama. Cap jari kita pun masing-masing. Betul. Macam mana? Apa perasaan doktor bila nak bagi tu ahli keluarga yang dia beri ketumbuhan dah makan ni, dan mungkin ada masa lebih kurang beberapa hari. Kan banyak kita tengok dalam movie betul. Bila you do the macam cakap the real thing kan, macam explain, apa perasaan doktor? Saya pernah diberi keputusan yang susah 2020. Saya operate pesakit tu ada ketumbuhan otak. Saya operate dia 3 kali. Saya kenal dia lah dalam masa 3 kali kita buat operation dalam setahun setengah. Saya dah kenal dia, saya kenal adik dia, saya kenal mak bapak sakit tu. Dan bila sampai masa saya kata, cik, ni kali terakhir kita akan operate.
dan mungkin kita tak akan jumpa lagi di hari raya akan datang. Dan betul, so saya tinggalkanlah pesakit dengan isteri kat dalam bilik tu menangis. Saya pun menangis kat luar sebab kita kenal dia. Dan isteri dia mesej saya, kata keadaan sakit, tak sedar diri pada bulan puasa pada tahun tu. Nak sacrifice. Tu pengorbanan tu Pengorbanan. Anak, keluarga gitu. Paling setakat ni lah yang paling sedih bagi saya adalah bila saya buat operation, saya cuba untuk selamatkan nyawa kawan saya. Saya dah tak jumpa dia dekat 30 tahun. Saya dapat berita dia ada kemalangan. Dan saya tunggu dia daripada awal pagi. Bila saya tengok kan dia pada petang tu, saya rasa saya cuba. Saya hantar ambulans, ambil kawan saya, bawa ke sini. Saya kata saya terusa. Saya telefon kawan saya nak minta semangat lah. Tapi kita cuba, sebab kalau tak ada orang nak cuba, orang akan give up. So saya kata tak apa, kita cuba. Kecederaan kepalanya sangat teruk. Lepas dia hampir nadinya terputus dalam bilik bedah. Lepas tu kita kata dah, kita give up, tak boleh, hantar ke ICU. Saya panggil isteri dia sebagai anak-anak dia. Yap, minit-minit terakhir pergi minta maaf kat bapa, dihalalkan makan minum, maaf, ajarkan mengucap kat bapa. Itulah, tapi ada orang dia nak kerja glamour. Ni bukan glamour macam Doctor Strange. Ni bukan glamour macam apa tu, yang House House. Yang satu lagi tu apa, yang Dreamy kan glamour. Dan kita kena fikir dulu, bidang ni sesuai tak dengan diri kita.